Di dalam hadis ini, dalam hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, tidak dinyatakan sirah al-istighfar yang dibaca oleh Nabi SAW sebaik sahaja memberi salam salat fardu. Aisyah kata Nabi beristighfar 3 kali. Macam mana sirah istighfar? Aisyah tak beritahu. Sirah istighfar tu banyak, antaranya astaghfirullah, itu paling ringkas. Antaranya lagi astaghfirullahal azim. Antaranya lagi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyaklah istighfar tu. Ada juga sirah istighfar seperti yang dibaca oleh Nabi Allah Yunus, iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sirah istighfar juga tu. Sirah taubat, sirah istighfar kepada Allah. Demikian juga ada sayyidul istighfar, iaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu semua antara sirah-sirah istighfar daripada yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi istighfar yang nak dibaca selepas salat dari sudut sirah yang pasti dari Nabi tak ada. Hadis Muslim ini, hadis yang perkataan Aisyah, yang Aisyah kata Nabi beristighfar 3 kali selepas salat tu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akan tetapi hadis Muslim ini tidak menjelaskan sebarang penetapan sirah al-istighfar yang datang dari Nabi SAW untuk dibaca selepas memberi salam salat. Tak ada. Tak ada penetapan tersebut. Kerana itu Al-Walid bin Muslim bertanya kepada Al-Imam Al-Auza'i, salah seorang ulama hadis yang mengambil hadis itu daripada Al-Imam Al-Auza'i yang bernama Al-Walid bin Muslim. Dia tanya, kaifa istighfar? Bagaimana istighfar tu selepas salat? Aisyah kata Nabi beristighfar tu, bagaimana istighfar dia? Soalan Al-Walid bin Muslim ini, bila dia tanya kepada Al-Auza'i, menunjukkan dia tak tahu sirah istighfar yang tertentu. Kalau Al-Walid bin Muslim tak tahu, menunjukkan ulama tak tahu. Tak dapat, maklumat tu tak sampai kepada para ulama. Tak ada riwayat yang menyatakan, yang menetapkan sirah tertentu yang untuk khas dibaca selepas salat. Tak ada. Jika ada riwayat berkaitan sirah tertentu untuk dibaca selepas salat, tak ada keperluan Al-Walid ibn Muslim tanya kepada Al-Auza'i soalan tersebut. Kerana dah tentu di kalangan ulama tahu semua sirah tu. Al-Walid ibn Muslim bukan orang kampung. Orang alim, ulama, rawi hadis, periwayat hadis. Oleh itu, lalu bila Al-Walid ibn Muslim ditanya kepada tok guru dia Al-Imam Al-Auza'i, macam mana istighfar selepas salat? Lalu Al-Imam Al-Auza'i dia yang kata, dia kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Timbul persoalan. Perkataan Al-Imam Al-Auza'i sebut astaghfirullah, 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 apakah dia nak bagi tahu itulah lafaz yang telah ditetapkan, atau Al-Imam Al-Auza'i nak habaq itulah lafaz minimum? Sebahagian ulama mengatakan itu Al-Imam Al-Auza'i nak bagi tahu itu lafaz minimum. Kenapa? Kerana Al-Walid ibn Muslim tanya menunjukkan tak ada lafaz, penetapan lafaz. Antara ulama yang mengatakan hal sedemikian antaranya iaitulah Al-Mubarakfuri. Dia kata di dalam Mir'atul Mafatih, dalam kitab dia kata dikatakan istighfar itu sekurang-kurangnya astaghfirullah. Maknanya Al-Auza'i sebut astaghfirullah tu nak abang kata minimum istighfar. Dan yang lebih sempurna kata dia untuk selepas salat tu baca istighfar dengan tambahan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kata Al-Mubarakfuri, yang mengatakan jawapan Al-Auza'i itu nak habaq kata sirah yang paling pendek, bukan menetapkan sirah, melimitkan, membataskan lafaz, bukan. Demikian juga antara ulama yang menyebut perkara ini iaitulah Syekh Saleh ibn Abdullah ibn Hamad Al-Usaimi. Hidup lagi dia, sihat lagi, duduk mengajar di masjid di Madinah. Antara ulama hadis yang masyhur sekarang ni, alim dahsyat. Kuliah dia tak ada sejam, kuliah dia dekat 3 jam kuliah dia. Alim orang, subhanallah. Masih muda, saya ingat barangkali dalam 50-an, tak sampai 60 lagi orang dia. Muda orang dia. Dia
sebut di dalam risalah dia Syarah Al-Baqiyatus Salihat min Adhkari Ba'dis Salawat. Dia sebut perkara ni yang saya nukilkan perkataan dia. Dia kata apa? Dia kata perkataan Thauban radhiyallahu anhu, bukan perkataan Aisyah, perkataan Thauban radhiyallahu anhu, baginda beristighfar 3 kali selepas salat. Kata Saleh Al-Usaimi, dan tidak terdapat di dalam hadis penjelasan sirah yang terlaksana istighfar dengan menyebutnya. Kerana itu Al-Walid ibnu Muslim berkata kepada Al-Auza'i yang meriwayatkan hadis ini dalam Sahih Muslim, bagaimana istighfar tersebut? Lalu Al-Auza'i menjawab, astaghfirullah. Kata Usaimi, kalaulah ada sirah istighfar tertentu untuk dibaca selepas salat antara mereka yang diriwayatkan oleh Nabi, maknanya kalau ada riwayat hadis yang menunjukkan ada sirah tertentu lafaz istighfar yang sedia dimaklumi di kalangan ulama hadis, sudah tentu Al-Walid ibnu Muslim tidak perlu bertanya tentangnya, disebabkan sudah tentu ia menjadi amalan yang meluas diamalkan ketika itu oleh umat Islam. Tak perlulah tanya kalau kita tahu lafaz tertentunya. Tapi apabila Al-Walid ibnu Muslim tanya, menunjukkan lafaz itu tak ada penetapan. Bila dia tanya macam tu, lalu Al-Auza'i menjawab pertanyaan Al-Walid tersebut dengan sirah al-istighfar yang paling ringkas. Dia sebutkan surah Al-Qadrul Aqal, kadar istighfar yang paling minimum sekali terlaksana istighfar, iaitulah dengan kita sebut astaghfirullah. Iaitulah dengan kita sebut astaghfirullah. Dan hadis ini diriwayatkan juga di sisi Abu Dawud daripada Ali radhiyallahu anhu, yang menyatakan bahawa Nabi SAW apabila memberi salam daripada salat akan membaca Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan para perawinya adalah thiqat. Akan tetapi asal hadis ini ada di dalam Sahih Muslim, dan dia termasuk dalam doa Nabi yang mutlak tanpa dikaitkan dengan bacaan salat. Yang penting, Al-Usaimi kemudian kata Al-Usaimi, ketika mana telah sabit asas beristighfar selepas salat. Hadis bagi tahu satu perkara yang pasti, Nabi beristighfar selepas salat. Itu benda yang pasti. Cumanya tak tahu apa sirah dia. Kita tak tahu apa sirah dia. Maka berbeza pandanganlah para ulama untuk menetapkan sirah istighfar yang mana perlu diutamakan untuk dibaca selepas salat fardu. Berbeza pandanganlah para ulama. Di antara ulama yang ramai itu yang berbeza pandangan itu, ada yang mengatakan kena istighfar yang paling baik sekali untuk kita baca sebaik sahaja memberi salam salat, iaitulah dengan kita sebut astaghfirullahal hayyal qayyum, astaghfirullahal hayyal qayyum, astaghfirullahal hayyal qayyum, 3 kali. Itu sebahagian ulama. Sebahagian ulama lain kata tak, sirah istighfar yang paling utama untuk kita dahulukan untuk dibaca selepas salat fardu, iaitulah astaghfirullahal aliyyal azim, astaghfirullahal aliyyal azim, astaghfirullahal aliyyal azim. Dan ada pandangan-pandangan yang lain lagi. Ada pandangan-pandangan yang lain lagi. Ada yang kata astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang kata macam tu. Kemudian Al-Usaimi, saya nak kongsi dengan tuan-tuan pandangan Syekh Saleh Al-Usaimi hafizahullah. Dia kata dalam pandangan dalam buku itu, dia kata, dan pandangan yang lebih baik ialah mendahulukan atau mengutamakan istighfar Nabi yang sering dilazimi oleh baginda di penghujung usia baginda. Apa dia? Iaitulah berdasarkan hadis yang sabit di dalam Sahih Muslim, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya surah An-Nasr, apa dia surah An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bila turun pertolongan dari Allah, kamu tengok manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong ramainya, maka bertasbih,
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbih dan memuji serta beristighfarlah kepada Allah. Turun ayat ni surah An-Nasr. Bila turun ayat ni, maka istighfar yang maka Nabi SAW sering beristighfar dengan menyebut astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon keampunan kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya, aku memohon keampunan kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Kata Al-Utsaimin, maka istighfar yang paling sempurna ialah yang menggabungkan antara permohonan maghfirah, yakni permohonan keampunan, dan pengistiharan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan jika seseorang berpada. Namun kata Al-Utsaimin, jika seseorang berpada dengan menyebut astaghfirullah seperti yang dalam poster ni, astaghfirullah, maka dia juga seorang yang telah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi poster ni habaq yang paling ringkas. Yang paling ringkas. Kemudian Utsaimin kata mengutamakan ataupun mendahulukan sirah astaghfirullah wa atubu ilaih untuk dibaca selepas memberi salam salat. Tidaklah saya terjemah di sini perkataan itu, tidaklah digoyahkan dengan hadis Syaddad bin Aus di sisi Al-Bukhari. Sebab apa? Disebabkan dia dalam istighfar yang paling afdal sekali adalah sayyidul istighfar, penghulu istighfar. Barangkali orang akan tanya, kalau macam tu kenapa tak selepas salat kenapa tak baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kenapa tak baca sayyidul istighfar itu kan? Kerana itulah paling afdal sekali sirah istighfar. Al-Utsaimin jawab, dia kata kita tak nafikan sayyidul istighfar merupakan penghulu kepada segala istighfar. Akan tetapi kita tak baca sayyidul istighfar selepas salat. Sebab apa? Kerana sayyidul istighfar bacaan khusus pada waktu pagi dan petang. Tak ada hadis yang menunjukkan bacaan itu dibaca secara khusus selepas salat. Tak ada. Kerana itu kita kena ambil bukti lain. Kita kena cari bukti lain. Bukti lain menunjukkan antara istighfar yang selalu Nabi ulang-ulang ketika selepas turunnya surah An-Nasr, iaitulah astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Adapun sayyidul istighfar adalah bacaan khas pada waktu pagi dan petang. Tapi bukanlah bermaksud pada waktu lain tak boleh baca sayyidul istighfar. Boleh juga. Tapi kita nak khususkan dia selepas solat tu, bukti tak ada. Bila bukti tak ada, kita kena cari sirah yang lain yang boleh kita faham Nabi baca sirah tersebut. Jadi antara bacaan yang sabit dari Nabi selepas salat adalah istighfar, seperti yang telah kita terangkan sebentar tadi. Tuan-tuan boleh baca paling ringkas sekali astaghfirullah, 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 ataupun astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sehingga cukup 3 kali. Ataupun kita baca astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Selepas itu zikir yang pertama yang sabit dari Nabi, Yang kedua iaitulah kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu saja bacaan dia. Yang bermaksud, ya Allah, engkaulah assalam, darimu keselamatan, maha berkat engkau wahai Tuhan, pemilik keagungan dan kemuliaan. Kemudian